Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Keputusan akhirnya diumumkan. Surendran akhirnya umum keluar tinggalkan PKR. Berita sepenuhnya. Bekas ahli Parlimen Padang Serai N. Surendran mengumumkan meninggalkan parti berkenan pada Rabu. Keputusan tersebut dibuat bekas naib Presiden PKR itu kerana kecewa dengan pucuk pimpinan gagal berkenan yang didakwanya gagal melakukan reformasi. Fahmi tidak perlu kisah soal disiplin parti. Lagipun saya pun sudah lama tidak aktif dalam parti. Saya tanya mengenai reformasi PKR seperti dijanjikan. Tiada jawapan mengenainya, kata beliau. Tiada guna kalau apa-apa yang berlaku. Tiada guna jadi ahli parti yang tidak lagi mewakili perubahan dan reformasi. Anggap sahaja ini sebagai tindakan keluar parti, kata Surendran dalam hantaran di akaun media sosial X. Surendran berkata demikian sebagai mengulas peringatan Ketua Komunikasi PKR Fahmi Fadzil yang mengingatkannya mematuhi disiplin parti selepas peguam itu mempersoalkan agenda reformasi dalam PKR. Peguam itu pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Padang Serai dari 2013 hingga 2018. Beberapa hari lalu Surendran secara terbuka mengkritik pemimpin Pakatan Harapan PH yang didakwanya berdiam diri dalam siasatan atas dakwaan menghasut terhadap bekas ahli Parlimen Damansara, Tony Phua. Tony Phua disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 berhubung catatan Facebooknya yang mengkritik keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Siasatan hasutan kata Tony, namun harapan DAP kebanyakannya senyap, agak memalukan, kata beliau lagi. Betapa dalamnya kawan-kawan lama saya telah karam, kata Surendran. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya dengan keluarnya Surendran ini daripada PKR tidak membawa apa-apa makna pun kepada PKR kerana beliau bukannya ahli parlimen dan tidak lagi aktif di dalam parti. Kalau ada yang menjangkakan Anwar Ibrahim tumbang, itu adalah jangkaan yang tidak ada makna sama sekali. Kekecewaan Surendran dianggap sebagai kekecewaan biasa. Walaupun beliau kata beliau keluar kerana kecewa dengan pucuk pimpinan parti yang didakwa gagal melakukan reformasi. Kata beliau, saya tanya mengenai reformasi PKR seperti dijanjikan, tetapi tiada jawapan mengenainya. Jadi oleh sebab itu, Fahmi tidak perlu risau atau kisah soal disiplin parti. Lagipun, saya pun sudah lama tidak aktif dalam parti, katanya. Oleh sebab itu, anggap saja ini sebagai tindakan keluar parti, kata Surendran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kejutan besar yang kita terima hari ini ialah apabila bekas pegawai Najib menyerahkan RM 4.5 juta, wang 1MDB dan juga 3 kondo RM 7.05 juta di Lucut Hak. Ini benar-benar kejutan luar biasa, membabitkan wang 1MDB. Bekas pegawai khas Datuk Seri Najib Razak menyerahkan secara sukarela wang sebanyak RM 4.5 juta daripada dana 1MDB, iaitu One Malaysia Development Berhad.
Penyerahan wang berkenaan oleh Datuk Amhari Effendi kepada Kerajaan Malaysia dibuat pada 29 September lalu hasil usaha pemulihan aset dana 1MDB di dalam dan di luar negara yang giat dijalankan secara berterusan oleh SPRM. Memaklumkan perkembangan terbaru usaha berkenan, SPRM dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan wang aset yang berjaya diperoleh semula berjumlah RM23.911.460.90 dalam tempoh 2023 hingga 5 Februari lalu. Wang dan aset ini telah berjaya diperoleh menerusi proses lucut hak termasuk di mahkamah. Selain penyerahan secara sukarela membabitkan 5 individu dan seterusnya telah dipulangkan semula kepada Kerajaan Malaysia. Kejayaan memperoleh semula wang ini susulan proses menjejak dan memperoleh semula dana 1MDB yang dijalankan bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM pada 2023 dan terbaru pada 5 Februari 2024 menurut SPRM. Memperincikan perkembangan itu, SPRM menjelaskan wang berjumlah RM556.275.64 berjaya diperoleh pada 30 Ogos 2023 daripada Nur Zahid Taib, pegawai 1MDB yang menerima dana syarikat pembangunan strategik negara itu. Dana diterima bagi projek Maximus dan projek Catalyze yang dimasukkan ke dalam akaun syarikat Turkish Coast Officer Incorporated, di mana individu berkenaan mempunyai kepentingan. Menurut SPRM, wang itu telah diperoleh menerusi perintah pelepasan akaun di bawah Seksyen 60 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 pada 2026 hari bulan Jun 2023. Pada 29 September 2023 pula, wang berjumlah AS 972.251 dan 25 atau bersamaan dengan 4.561.399.45 dipulangkan kepada Kerajaan Malaysia menerusi penyerahan secara sukarela oleh Amhari, iaitu pegawai khas Najib menerusi pindaan wang dari BSI Bank Switzerland. Sementara itu, pada 8 November 2023, Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur mengeluarkan perintah melucut hak 3 unit kondominium bernilai RM7.05 juta milik Muhammad Kamal Yan Yahya, pegawai penasihat hal ehwal luar negeri Najib menurut kenyataan itu. Menurut SPRM, individu berkenan telah menerima dana 1MDB menerusi projek Magnolia, projek Maximus dan projek Catalyze ke dalam akaun syarikat Spring Elite International Limited di BSI Bank Singapura, di mana dirinya mempunyai kepentingan. Ketiga-tiga proses pemulihan aset ini diperoleh susulan perbicaraan bekas
Pegawai bank di Goldman Sachs Eng Chong Hua atau Raja Eng di Mahkamah Persekutuan Brooklyn, Amerika Syarikat pada Februari 2022 atas dakwaan bersubhat dalam penyelewengan dana 1MDB. Susulan proses pemulihan aset yang giat dijalankan ini juga, pada 5 Februari tahun 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan harta-harta milik sekutu Jolo atau Lee Teok Jo, iaitu Jeremy Lee Tak Leong dan isteri Kuai Ying Ying di Malaysia dan di Singapura, yang keseluruhannya berjumlah 11,753,785 ringgit dan 81 sen dilucut hak kepada SPRM. Permohonan lucut hak ini telah dibuat di bawah akta di bawah Seksyen 56 dan Seksyen 64 AMLA TFPUAA 2001 menurut Suruhanjaya itu. Secara keseluruhan, SPRM menjelaskan dari 2019 sehingga kini sebanyak 29.03 bilion nilai aset 1MDB berjaya dipulangkan menerusi kerjasama SPRM dengan bersama pasukan petugas khas pemulihan aset 1MDB selain kerjasama agensi luar negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu panas pada petang ini. Apabila benar ada bekas pegawai Najib serah RM 4.5 juta wang 1MDB dan 3 kondo bernilai RM 7.05 juta telah dilucut hak. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.